Assalamualaikum warahmatullahi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pada siri Kenali Sejarah, Kenali Jati Diri kali ini akan membincangkan sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-Undang. Pertama kita pergi kepada maksud keunggulan, iaitu satu kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan, seperti keunggulan Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi bukti dihasilkan terbukti melalui pentadbiran dan undang-undang yang tersusun. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pelajar-pelajar dapat melihat sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka diketuai oleh Sultan dan dibantu oleh bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Yang pertama, Sultan. Sultan ini adalah ketua pemerintah, dan Sultan berkuasa dalam pemerintahan, menjadi ketua dalam peperangan, dalam hubungan diplomatik dan agama. Kedua, pembesar empat lipatan. Tugas pembesar empat lipatan menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berjalan lancar dan tersusung. Sultan juga telah memberi kuasa kepada pembesar berempat untuk mentadbir sesuatu wilayah atau sungai atau pulau, yang mana semua ini dipanggil kawasan pegangan, iaitu kawasan yang dikurniakan Sultan kepada pembesar berempat. Ketiga, pembesar berempat. Siapakah mereka pembesar berempat? Pertama adalah bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Itu dipanggil pembesar berempat. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka selain daripada pembesar berempat ini juga dibantu oleh pembesar-pembesar lain, seperti Syah Bandar, orang kaya, bentara, hulu balang dan penghulu. Peringkat pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dibahagikan kepada dua. Yang pertama, pentadbiran pusat, dan yang kedua, pentadbiran pada peringkat jajahan. Kita lihat kepada pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat, iaitu bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksmana, dan mereka ini menjaga hubungan dan persefahaman dua hala. Di manakah persefahaman dua hala itu berlaku? Sebelum ni dalam ciri-ciri negara bangsa kita ada sebut persefahaman dua hala antara pemerintah dan yang diperintah, di mana persefahaman dua hala ini memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Tugas pentadbiran pusat juga menghasilkan pemuafakatan antara Sultan dan pembesar, di mana permuafakatan ini mewujudkan proses pentadbiran yang lebih sempurna, dan juga untuk mengelakkan sebarang tindakan sewenang-wenang pemerintah kepada yang diperintah. Siapakah yang bertanggungjawab di dalam
pentadbiran pusat. Yang pertama, bendahara. Bendahara bertugas sebagai ketua pentadbir dalam pentadbiran pusat. Bendahara juga menjadi ketua turus angkatan tentera. Bendahara juga menjadi penasihat sultan dan pemangku sultan. Antara bendahara yang masyhur pada Kesultanan Melayu Melaka adalah Bendahara Tun Perak. Dan Bendahara Tun Perak ini adalah bendahara yang paling lama berkhidmat, di mana berkhidmat di Kesultanan Melayu Melaka di bawah pemerintahan 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud. Yang seterusnya adalah penghulu bendahari. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur, di mana sistem kewangan yang teratur ini menjadi sumber pendapatan kepada Kesultanan Melayu Melaka melalui perdagangan, cukai dan ufti dari wilayah-wilayah yang ditakluki oleh dan dinaungi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Mereka yang bertanggungjawab mengurus perbendaharaan adalah penghulu bendahari. Seterusnya adalah Syah Bandar. Syah Bandar bertugas sebagai pengutik cukai di pelabuhan, di mana di pelabuhan cukai dikutik oleh Syah Bandar, tetapi pembesar-pembesar lain mengutik cukai di kawasan pegangan-pegangan mereka yang dikurniakan oleh Sultan. Okey, pelajar-pelajar, hasil pembendaraan disalurkan. Pembendaraan yang diperolehi daripada Syah Bandar tadi disalurkan untuk membeli senjata dan membina istana, dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu mengawal pembendaraan supaya tidak berlakunya pembaziran, menjadikan Kesultanan Melayu Melaka lebih maju daripada sebelum itu. Yang seterusnya, pentadbiran pusat juga dibantu oleh Laksmana, dan tugas Laksmana adalah Panglima Angkatan Laut Melaka. Kalau kita hari ini ketua tentera lah, ataupun Panglima Tentera Negara, dan menjaga keselamatan laut. Dan seterusnya adalah Temenggung. Tugas Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka dan juga keselamatan darat. Kalau hari ini kita kata Temenggung ini adalah ketua polis negara. Yang kedua, peringkat jajahan. Tadi pentadbiran pusat. Peringkat jajahan, pembesar menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Kita sebut dah tadi, adanya penghulu, adanya pembesar-pembesar yang lain. Dan pembesar ini telah dilantik oleh Sultan, dan juga dilantik oleh pembesar berempat atau pembesar 4 lipatan tadi. Dan kemudian peranan pembesar ini adalah menjaga keamanan kawasan pentadbiran yang dibenarkan mengutik cukai. Kita berpindah kepada undang-undang. Undang-undang yang ada pada Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang Melaka berasaskan syariah Islam dan hukum adat, iaitu hukum kanun Melaka yang memiliki 44 fasal, dan undang-undang Laut Melaka. Undang-undang diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran, supaya pentadbiran itu dapat menjamin kemakmuran
Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kita lihat kepada hukum kanun Melaka. Terdapat beberapa perkara yang ditulis di dalam hukum kanun Melaka. Yang pertama adalah jenayah. Perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Di dalam hukum kanun Melaka, hukum bunuh pasal 5.1, apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka akan dihukum bunuh atau dipanggil dengan qisas. Pasal yang keempat, hukuman bunuh kepada siapa yang engkar arahan dan memalsukan titah sultan. Yang seterusnya, peranan sultan dan pembesar. Pembesar perlu arif dalam pelaksanaan undang-undang. Pada fasal 1 menceritakan tugas sultan, tugas bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Dan sultan bertanggungjawab melantik pembesar seperti bendahara dan temenggung. Yang ini disebut dalam hukum kanun Melaka fasal yang pertama. Yang ketiga, berkaitan kekeluargaan. Tujuan diwujudkan hukum kanun Melaka berkisar kekeluargaan untuk mewujudkan keharmonian keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga atau dalam perkahwinan. Contohnya fasal 26. Pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup memadai 2 sahaja, hamba abdi tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Yang keempat, berkaitan dengan ekonomi. Peraturan tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tiada kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maknanya ajaran jual beli yang diharuskan oleh syarak. Tetapi pada fasal 30, amalan riba diharamkan sama sekali dalam perniagaan. Dan orang yang berniaga hendaklah akil baligh, siuman dan lafaz niat jual beli. Yang ini ada dalam hukum syariat Islam. Kerana hukum kanun Melaka berpaksikan kepada apa yang diajar dalam kerajaan Osmaniyah, empayar kerajaan Osmaniyah. Yang kelima, perkara yang dibincangkan dalam hukum kanun Melaka adalah perkataan. Titah, murka, kurnia, perkataan itu anugerah. Perkataan titah, muka, kurnia, anugerah itu hanya boleh digunakan oleh raja. Rakyat tidak boleh mengguna ataupun mempersendakan perkataan tersebut. Okey, pelajar dapat melihat contoh fasal dalam hukum kanun Melaka. Ada fasal pertama, menjadi satu kesalahan bagi rakyat sekiranya memakai pakaian berwarna kuning, kain kasar dan keris berhulu emas. Fasal ketiga, dilarang orang biasa menggunakannya semasa pengebumian, iaitu berpayung, menghambur dirham, menggunakan bantal atau tilang berwarna kuning. Fasal ke-12, contoh yang seterusnya 12.1. Seseorang yang mengganggu isteri orang hendaklah menyembah suami perempuan itu di khalayak ramai. Jika enggan, orang tersebut akan didenda. Maknanya minta maaf. Jika seseorang mengganggu atau menawari, yakni memikat anak perempuan orang lain, orang itu akan didenda dan dikahwinkan dengan perempuan tersebut jika ada persetujuan bapa perempuan tersebut. Dan jika perempuan ditawari, iaitu hamba, jika perempuan ditawari itu hamba, hukumannya hanya denda.
Fasal ke-19, 19.1. Bagi orang menduduki tanah orang lain, sekiranya ada buah-buahan, makan perlulah makan bersama tuan tanah. Kalau dia sewa tempat orang. Jika hasil tanaman dijual, maka 1/3 hasil perlu diserahkan kepada tuan tanah. Ada dalam konsep uthur. Jika ada pokok ditebang dalam kawasan tanah itu, maka perlu bayar ganti rugi 1 suku. 1/3 harga pokok. Dan menjadi kesalahan jika pembesar memberikan sebuah kampung kepada orang lain tanpa pengetahuan raja. Contoh seterusnya, fasal ke-20, 20.1 dan 20.2. Tanah dibahagikan dua jenis, iaitu tanah hidup dan tanah mati. Tanah hidup, tanah yang pernah dikerjakan orang. Tanah mati pula adalah tanah hutan dan lain-lain. Orang yang membuat ladang di tanah hidup boleh didakwa. Mana tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Fasal 21, 21.1. Tuan punya lembu akan didenda 1% tahil jika lembunya yang ditambak di tempat orang lalu lalang dengan kemudian menanduk orang. Tuan punya lembu tidak akan didenda jika lembu yang ditambak di hutang dan menanduk orang. Kena jaga. Undang-undang sekarang ni pakai itu juga. Hari ni kita tengok lembu berkeliaran. Mana-mana tuan pandai mengaku memiliki sahaja tetapi tak pandai menjaga. Kalau ada fasa ni memang teruklah pada hari ni. Sebab fasa, kalau ada betul fasa ni, manusia akan jaga binatang peliharaan mereka. Seterusnya fasa 23, 23.1. Seseorang dilarang menjual hamba yang asalnya ialah orang yang lapar dan orang yang dalam kesempitan. Tak boleh ambil kesempatan atas orang yang dalam keadaan lapar, dalam berhutang, kesempitan hutang, kemudian dijual menjadi hamba. Fasal 29, antara tugas syah bandar adalah menghukum kesalahan yang berkaitan dengan gantan dan cupak, yakni dalam perniagaan dan hal-hal yang berlaku pada orang-orang dagang. Gatang tak cukup, cupak tak cukup timbangannya. Fasal 31. 31.1 tu bukan 13.1. Jika seseorang itu menjual tanah, jualan itu termasuklah semua kayu kayang yang terdapat di dalamnya. Bila sebut tanah, hasil semua dalam tu adalah hak milik orang baru. Bagi tanah huma, tanah padi yang dijual tidak membuat perjanjian, hasil pertama huma perlu diberikan kepada tuan tanah lama dan hasil selepasnya milik pembeli tanah tersebut. Kalau tidak ada perjanjian. Undang-Undang Laut Melaka yang kedua. Selepas daripada Undang Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh Nakhada Jenal, Nakhada Diri dan Nakhada Sahad. Dan Undang-Undang Laut Melaka telah diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah. Dalam Undang-Undang Laut Melaka, yang pertama peranan Nakhada. Nakhada berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Ini Nakhada. Arahan dan perintah Nakhada perlu dipatuhi. Fasal 13.1. Nakhada perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari apabila sampai ke pelabuhan. Fasal 13.3. Sekiranya Nakhada hendak singgah di tempat yang tiada dalam senarai persinggahan, Nakhada perlu bermesyuarat dengan semua orang dalam kapal untuk dapatkan persetujuan. Itu antara fasal-fasal berkaitan dengan Undang-Undang Laut Melaka. Kemudian dalam Undang-Undang Laut Melaka juga berkisah tentang pelayaran. Peranan pegawai lain dijelaskan seperti jurumudi, malim dan juru batu supaya pelayaran itu selamat dan lancar. Contohnya fasal ke-9, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran seperti keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran selamat. Dan jika malim lalai dalam tugas hingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, malim itu akan dihukum bunuh. Perkara yang ketiga dibincangkan dalam Undang-Undang Laut Melaka adalah jenayah. Jenayah
yang menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal sebab melibatkan laut. Hukuman terhadap perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak melibatkan kapal, dan contohnya pasal 5. Seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal akan dihukum mati. Yang keempat, Undang-Undang Laut Melaka mempericikan tentang percukaian. Percukaian secara sistematik dan adil. Cukai yang dikenakan dalam pelayaran untuk perdagangan adalah seperti cukai perjalanan dan cukai hasil perniagaan. Contohnya pasal 6.3, Nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 dari hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Ini adalah contoh bab Undang-Undang Laut Melaka. Pelayaran, jenayah, peranan nakhoda dan percukaian. Jadi pengualin adalah sentiasa beringat-ingat semasa pelayaran supaya selamat semuanya dalam pelayaran. Bukan muallim, malim. Hukuman pencuri dalam perahu, seorang baik-baik yang mencuri emas, perak, barang lain dihukum mengikut hukum negeri dan sebagainya. Semua pelajar boleh lihat. Ini adalah contoh bab Undang-Undang Laut Melaka. Tadi kita tunjuk tadi dalam kotak sebelum ini bab undang-undang dalam hukum kanun Melaka. Peranan anak kapal berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka sebagaimana yang kita sebut tadi, diketuai oleh nakhoda, dibantu oleh jurumudi. Siapa jurumudi ni? Pegawai yang menentukan arah dan dianggap bendahara lah dalam kapal. Kemudian jurubatu, pengawal yang mengukur kedalaman laut dan dianggap sebagai temenggung di dalam kapal. Kemudian dibantu oleh tukang kanan, tukang kiri, tukang agung, jurubatu kanan, jurubatu kiri, gantung layar dan senawi serta awak-awak, awak-awak kapal. Jadi itu adalah undang-undang yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kesimpulannya, undang-undang yang dimiliki oleh Kesultanan Melayu Melaka ini adalah undang-undang yang berpaksikan syariah Islam, di mana undang-undang itu termaktub juga dalam undang-undang yang terdapat pada beberapa undang-undang yang ada dalam Empayar Kerajaan Turki Osmaniyah Turki, yang kemudiannya hasil daripada pengislaman Sultan di negeri Melaka atau Kesultanan Melayu Melaka. Maka wujudnya undang-undang yang berpaksikan syariah Islam. Jadi bukti sejarah ini kita nampak Islam yang bertapak di muka bumi negara kita telah membawa kepada banyak kedamaian dan ketenangan, bawa kepada kemakmuran. Kalau kita tengok hebatnya keunggulan Kesultanan Melayu Melaka dengan Islamnya, sepatutnya dengan Islamlah kita kini kembali mengembalikan kegemilangan yang pernah kita rasai, yang pernah kita banggakan sebelum ini. Maka sebab itulah diseru kepada pelajar-pelajar, kenali sejarah, kenallah jati diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.